Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang amat berhormat Datuk Seri Mukris Tun Mahathir, Menteri Besar Kedah Darul Aman. Yang berhormat Datuk Seri Jamil Khair, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Dr. Mashita binti Ibrahim, Pengurusi Eksekutif Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia. Yang berhormat Timbalan-timbalan Menteri, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan, ahli-ahli yang berhormat, tetamu-tetamu kita dari luar negara yang teristimewa, yang berbahagia Dr. Surin Pitswan, yang saya hampir-hampir tidak mengenali beliau hari ini sebab berpakaian jubah dan serban. It's not the normal image of a former Secretary General of ASEAN, but I am very proud of his achievement from Sekolah Pondok to become a highly respected and esteemed leader of ASEAN. So maknanya banyak harapan untuk pelajar-pelajar dari sistem pondok dalam negara kita, insya-Allah. And of course our very own Dr. Afifi as well, very well recognized academician in Oxford. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang terdiri daripada banyak guru-guru pondok dari seluruh negara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita pertama-tamanya melahirkan rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis ijtima' yang sangat bermakna ini. Kehadiran ramai warga pondok, termasuk ulama, tuan guru, mudir, warga mas dan para pelajar, memberi makna yang cukup besar kepada kita dalam menentukan hala tuju dan masa depan institusi pengajian pondok yang merupakan pusat kecemerlangan ilmu tradisi Islam. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bermaksud, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya, nescaya Allah akan mengurniakan kepadanya kefahaman yang mendalam tentang agama. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kedah di bawah pimpinan Datuk Seri Mukris dan Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia, pengurusinya Datuk Dr. Mashita, kerana sudi menjemput saya untuk meresmikan Majlis Penutup Ijtima' Pondok Malaysia 2014 pada hari ini. Sesungguhnya kita semua yang hadir di dalam majlis ini dan ramai di kalangan rakanan kita yang lain ingin melihat sistem pengajian pondok bukan saja terus kekal dan menjadi relevan, tetapi pengiktirafannya
sewajarnya dapat ditingkatkan lagi. Sama ada kepada para guru, pelajar, malah pada sistem pengajian pondok pada keseluruhannya. InsyaAllah, kerajaan akan terus mengarus perdanakan institusi pondok bagi mengangkat agenda pendidikan Islam negara. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang amat besar yang saya anggap sebagai jasa yang sangat besar institusi pondok dalam mempertahankan keutuhan jati diri umat Islam di negara kita dan alam Melayu amnya adalah satu fakta yang perlu diperakui oleh kita. Walaupun dari masa ke semasa muncul pelbagai tokoh dan gerakan yang cuba mempopularkan aliran pemikiran yang berbeza daripada arus perdana ahli sunnah wal jemaah dalam negara kita, guru-guru pondok telah tetap merupakan benteng kokoh mempertahankan kesatuan fikrah dan budaya umat. Akhirnya, citra Islam dan umat Islam di negara kita kekal bercirikan fahaman ahli sunnah wal jemaah dengan wajahnya yang berwasatiyah, dalam erti kata tidak terlalu ekstrim dan melampau, dan di samping itu tidak terlalu longgar dan liberal. Hal ini secara langsung menyumbang kepada kestabilan dan kemakmuran negara yang merupakan antara pencapaian besar dalam sebuah negara yang mana umat Islam merupakan golongan majoritinya. Mutakhir ini berlaku ajaran yang amat membimbangkan kita. Liberalisme, sekularisme, pluralisme dan fahaman songsang yang bertentangan dengan Islam. Malah dari masa ke semasa berlakunya kejadian-kejadian yang menggemparkan kita sebagai umat Islam, seperti sekumpulan anak-anak muda di Pulau Pinang baru-baru ini, dan juga acara-acara konsert yang berlakunya kejadian-kejadian yang merosakkan akidah anak-anak kita. Percayalah bahawa dari segi kerajaan, kita menolak sebarang ancaman terhadap akidah umat Islam dan sebarang usaha memecah belahkan perpaduan antara rakyat. Kita juga tegas menolak sebarang gerakan dan fahaman yang bertentangan dengan peruntukan perlembagaan persekutuan. Dalam konteks ini, saya amat menghargai pandangan dan pendirian para ulama dan warga pondok beserta NGO di dalam mempertahankan kesucian Islam. Realiti hari ini wujud setengah kelompok yang bersikap terlalu liberal, secara terbuka dan bebas bersuara tanpa memikirkan perasaan dan sensitiviti pihak lain. Walaupun mereka mengetahui bahawa Islam adalah agama persekutuan dan dijamin dalam perlembagaan, mereka terus mencabar dan mahu mengubah apa yang sudah termaktub selama ini.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, adalah menjadi harapan saya agar pondok akan terus memainkan peranan sebagai benteng mempertahankan kedaulatan dan kesucian Islam sebagai adin berteraskan perlembagaan negara. Pada masa yang sama, Kerajaan Istiqamah mempertabatkan syiar dan syarat Islam dan mengamalkan pendekatan wasatiyah yang bercirikan keadilan, kecemerlangan dan keseimbangan. Kerajaan juga komited melaksanakan maqasid syariah di dalam sistem pentadbiran negara, yakni menjaga memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai ajaran agama samawi, syariat dan akidah bergandengan menjadi teras dalam Islam. Dalam syariat, inilah intipati teras daripada Allah Subhanahu wa taala yang membimbing manusia dalam mengharungi kehidupan, bersosial, berpolitik dan menjalankan misi khalifah di atas muka bumi. Ini termasuk hukum hudud yang kembali hangat diperbincangkan. Hakikatnya kerajaan persekutuan tidak pernah menolak hudud sebagai hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekangan dan keutamaan yang perlu disesuaikan dan diperhalusi sebelum hukum hudud ini dapat dilaksanakan tanpa menjejaskan matlamat hukum yang sebenar. Sesungguhnya, terdapat perbezaan yang cukup ketara antara menolak hukum hudud dengan tidak melaksanakannya kerana kekangan dan kesulitan yang pelbagai. Sebab itulah kita memerlukan ulama di kalangan mujtahid untuk memperhalusi dan melakukan ijtihad baru dalam menentukan pelaksanaan hukum hudud supaya keadilan yang menjadi matlamat induknya mampu ditegakkan. Kerajaan menyokong niat baik pihak mana sekalipun untuk melaksanakan hukum hudud. Bagaimanapun ia perlu mengambil kira hal-hal lain yang menuju ke arah Islam yang sejati. Sebelum melaksanakan hudud, pastikan masyarakat Islam bersedia untuk melaksanakannya, baik dari segi pemahaman, penghayatan mental maupun pemikiran. Begitu juga dengan masyarakat bukan Islam, perlu diberi kefahaman yang betul dan menyeluruh tentang hukum hakam Islam supaya tidak wujud pandangan yang salah terhadap ajaran Islam yang suci ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai menghargai peranan, jasa dan sumbangan pondok selama ini, dan setelah saya mendengar rayuan yang disampaikan tadi, yang disambut oleh pengurusi majlis, saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan akan membuka 100 tempat kepada warga pondok untuk melanjutkan pendidikan dan latihan dalam bidang pengajian yang mereka pilih di institusi pendidikan tinggi tempatan dan akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Separuh daripada bilangan ini, iaitu 50 tempat, dikhususkan pada guru-guru pondok yang layak ke institut pendidikan tinggi, kampus pendidikan Islam di Bangi, Selangor. Manakala bakinya 50 tempat adalah untuk 50 pelajar pondok yang memenuhi kelayakan minimum untuk
ke universiti-universiti tempatan seperti Universiti Sains Islam Malaysia dinilai. Mudah-mudahan melalui program ini, pada satu hari nanti, ramai lagi di kalangan pelajar-pelajar pondok boleh mengikut jejak langkah Dr. Surin dan Dr. Afifi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, permohonan seperti ini akan diproses melalui Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia yang akan bekerjasama dengan kementerian dan universiti berhubung dengan pengagihan tempat kepada guru-guru dan pelajar pondok untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan. InsyaAllah kemasukan pelajar pondok yang berkelayakan ke universiti dan institusi perguruan agama dengan pembiayaan sepenuhnya oleh kerajaan akan bermula untuk sesi 2015-2016. Sesungguhnya saya juga memahami dan bersetuju dengan saranan sebentar tadi agar usaha yang lebih serius dibuat untuk menggalakkan ulama pondok menghasilkan karya-karya utama. Ramai tokoh pondok yang hebat perlu diberi ruang dan galakan menambah memperkayakan khazanah ilmu agama, kerana ini bukan sahaja memberi manfaat kepada generasi umat hari ini, malah berguna kepada generasi masa depan. Lantaran itu, usaha mencari, memperolehi dan memulih semula kitab-kitab lama dan muktabar yang berada di merata tempat di dalam dan luar negara perlu dilakukan. Setengah ada dalam koleksi perpustakaan pondok, pesentren milik peribadi ulama dan keluarga tertentu. Sesungguhnya ini bukan satu kerja yang mudah. Ia memerlukan pengetahuan, kecekapan dan masa yang lama untuk menjejak dan memperolehi teks tersebut. Kitab dan teks lama yang lusuh perlu dipulih semula menggunakan teknologi moden. Untuk tujuan ini, saya dengan sukacitanya mengumumkan geran sebanyak 500,000 diluluskan kepada Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia. Semoga Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia menjadi pusat rujukan yang penting kepada semua warga pondok dan para pelajar yang melakukan penyelidikan atau penulisan mengenai pondok, malah kepada sesiapa saja yang berminat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai satu lagi langkah untuk menghargai peranan guru-guru pondok, setiap tahun kerajaan melalui Yayasan 1MDB menghantar 800 orang di kalangan imam dan ketua kampung untuk menunaikan fardu haji dan dibiayai sepenuhnya. Tahun ini jumlahnya dinaikkan kepada 1,000. Daripada jumlah ini, saya ingin menawarkan 20 buah tempat kepada guru-guru pondok untuk kita hantar menunaikan ibadat haji dan dibiayai sepenuhnya oleh Yayasan 1MDB dan tempatnya dijamin kota oleh Menteri Agama dan Pengurusi Lembaga Tabung Haji. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berharap bahawa kategori anugerah bagi meraihkan warga emas pondok pelajar yang cemerlang ni akan memberi rangsangan yang kuat kepada mereka. Saya mengucap tahniah dan syabas kepada calon-calon tersebut. Semoga penganugerahan ini akan menjadi pemangkin pada kecemerlangan pondok yang ada di negara ini.
Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk menzahirkan penghargaan kerajaan kepada semua warga pondok yang turut menganjurkan solat, hajat dan berdoa untuk semua mangsa dan keluarga dalam tragedi MH370. Sesungguhnya ia adalah dugaan daripada Allah yang benar-benar menguji kesabaran, kudrat usaha dan keimanan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berharap agar institusi pondok juga tetap aktif sebagai suara nasihat beraspirasikan ajaran agama yang murni tanpa terikat kepada sentimen politik kepartian. Kita semua sebagai pemikul amanah kepimpinan pentadbiran, terutama sekali tuan-tuan sebagai ulama dan guru-guru pondok, saya memang mengharapkan pandangan, nasihat dan doa restu para ulama dalam pengendalian pentadbiran negara kita ini. Kita menghadapi pelbagai cabaran dalam dunia Islam dan Melayu ini yang menuntut kepada peranan para ulama dan guru-guru pondok tanpa diwarnai dengan sentimen politik kepartian. Kalau pendirian kita ini adalah berdasarkan pada prinsip syariat, hukum dan akhlak Islam, maka adalah harapan untuk kita sebagai umat Islam untuk lebih padu lagi dan lebih berjaya lagi insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Jangan membiarkan peluang ini kita ketepikan. Jangan biarkan perbezaan sentimen politik menjadi satu halangan untuk kita menjurus kepada perjuangan kita, perpaduan satu umat Islam, perpaduan ummah, menjaga kesucian Islam, akidah Islam, syariat Islam adalah perjuangan kita bersama. Dan inilah perjuangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengambil sempena ijtima' ini, memperbaharui iltizam kita untuk bukan saja mempertahankan ketinggian Islam itu sendiri, tetapi kekuatan ummah itu hendaklah lebih menyerlah melalui perjuangan kita bersama. Dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri dan Yayasan Pembangunan Pondok Islam, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan resminya menutup Ijtima' Pondok Malaysia 2014 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.